Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menghasilkan satu produk makanan di bawah tajuk fermentasi, iaitu roti manis yang berkonsepkan fermentasi alkohol, iaitu dengan menggunakan yeast. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu fermentasi. Bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan. Langkah-langkah membuat roti manis. Demonstrasi pantas dan menyeronokkan. Langkah pertama, campurkan susu segar, yeast dan gula kastor. Kacau dan biarkannya selama 15 hingga ke 20 minit untuk yeast mengembang dan berbuih. Yeast yang kembang dan berbuih adalah yeast yang aktif dan masih elok digunakan. Langkah kedua, campurkan semua bahan. Apabila campuran yeast telah kembang dan berbuih, tuangkan ke dalam bekas uli. Kemudian, masukkan semua bahan iaitu telur, mentega, tepung roti, bread improver, baking powder dan juga garam ke dalam bekas uli. Seterusnya, masukkan bekas uli tersebut ke dalam mesin penguli dough. Langkah ketiga, uli dough dan biarkannya mengembang. Apabila mesin telah siap menguli, keluarkan dough daripada mesin penguli dan uli dough sebentar di atas papan penguli. Kemudian, masukkan dough ke dalam mangkuk adunan dan tutupkannya dengan menggunakan tuala lembap. Biarkan dough mengembang selama 20 minit. Langkah keempat, uli semula dough dan biarkannya mengembang dengan lebih lama. Apabila dough telah mengembang, uli semula dough untuk membuang angin atau gas karbon dioksida yang terdapat pada dough. Kemudian, tutupkannya dengan tuala lembap dan biarkannya selama 45 minit untuk dough mengembang 2 kali ganda. Inilah hasilnya. Mengapa dough mengembang? Ini kerana yeast telah bertindak balas dengan glukosa, lalu menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan itu yang membuatkan dough mengembang. Ini bermakna fermentasi telah berlaku. Langkah kelima, sapukan mentega pada loyang menggunakan berus pastry supaya roti tidak melekat pada loyang setelah dibakar. Langkah keenam, bahagi dan bentukkan dough. Bahagikan setiap dough kepada 30 gram dan bentukkannya menjadi bulat. Letakkan dough pada loyang yang telah disapu dengan mentega dan biarkannya mengembang. Langkah ketujuh, sapukan kuning telur dan taburkan gula. Saburkan kuning telur pada dough menggunakan berus pastry dan taburkan sedikit gula di atasnya. Langkah ke-8, panaskan ketuhar dan bakar. Panaskan ketuhar selama 15 minit, kemudian bakar dough di dalam ketuhar dengan suhu 170°C, api atas dan bawah selama 20 hingga ke 25 minit. Akhir sekali, sapukan mentega pada roti sebaik sahaja roti dikeluarkan daripada ketuhar supaya roti kelihatan berkilat. Roti sedia dihidang. Inilah hasilnya. Mari kita rasa. Sedap dan lembut. Menjawab beberapa soalan tentang fermentasi. Anggaran belanjawan. Kesimpulan, berdasarkan
hasil pemerhatian, fermentasi adalah pemecahan glukosa yang tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhaid atau tanpa oksigen. Fermentasi terbahagi pada dua, iaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Contoh fermentasi alkohol dapat dilihat dalam pembuatan roti. Alkohol iaitu etanol dan karbon dioksida dalam pembuatan roti terbentuk daripada pemecahan karbohidrat iaitu gula dan kanji yang terdapat secara semula jadi dalam tepung. Yeast menggunakan gula dengan memecahkannya menjadi karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan itu menjadikan adunan naik sehingga roti menjadi lebih gebu dan lembut. Etanol pula akan meluat sebab sahaja roti dibakar. Kelebihan makanan yang terhasil daripada proses fermentasi. Adakah produk yang dihasilkan boleh dipasarkan? Ya, sama sekali boleh. Cara untuk memasarkan produk. Sumber rujukan dan sekian, terima kasih.